Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam channel Master Kimia SPM. Dan kali ini kita akan membincangkan bab 9.0 keseimbangan redox. Dan jom kita kuasai standard kandungan 9.3 iaitu berkaitan dengan sel kimia. Jadi perbincangan kita pada kali ini adalah sel kimia, ya. Baik, jadi untuk kita bincangkan sel kimia ini secara lebih detail, lebih lanjut, mari sama-sama kita memahami konsep sel kimia. Untuk kita bina sebuah sel, kita perlukan dua jenis logam yang berbeza, ya. Contoh kita ada logam, di sini sebagai contoh kita ada logam zinc, kemudian kita ada satu lagi logam yang berbeza iaitu logam kuprum. Ya, dan kedua-duanya kita celupkan, masukkan ke dalam elektrolit. Ya, bahan yang boleh mengalirkan arus, tak kira apa jenis elektrolit pun boleh. Dan di sini contohnya kita masukkan ke dalam, kita celupkan ke dalam larutan asid sulfurik cair, ya. Kemudian kita sambungkan wayar, lengkapkan litar dan kita letakkan di sana voltmeter, ya, ataupun mentol boleh untuk mengesan kehadiran arus yang terhasil. Nanti kita akan dapati jarum voltmeter terpesong. Bila kita lengkapkan litar di sini, maka akan berlakunya perubahan tenaga daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik, ya. Okey. Persoalannya sekarang, bagaimana cara kita nak menentukan antara zinc dan kuprum, siapakah yang akan menjadi terminal positif dan siapakah yang akan menjadi terminal negatif. Untuk menentukan terminal positif dan negatif sel, kita mestilah merujuk kepada nilai inox sel. Okey. Contoh di sini, nilai inox zinc ialah negatif 0.76 volt dan nilai inox kuprum ialah positif 0.34 volt. Nilai ini pelajar-pelajar boleh dapatkan daripada buku teks, ya. Di hujung, di akhir buku teks itu. Ya. Jadi sebagai contoh, ya, pelajar-pelajar boleh rujuk di sini. Ini kita buat satu contoh, ya. Okey, kita tengok sekarang kita menggunakan antara logam zinc. Okey, rujuk sini, ya. Zinc negatif 0.76 dan juga satu lagi kita guna kuprum di sini, ya. Okey. Positif 0.34 ni nilainya. Dan nilai-nilai ini tak perlu hafal, ya. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, ya, zinc yang kita guna di sini, ya. Zinc akan bertindak sebagai ejen penurunan, ya. Okey. Dan kuprum yang ada di situ ialah Cu2+, ion kuprum, bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey. Jadi melalui nilai inox yang ada itu, kita boleh tentukan siapakah terminal negatif dan terminal positif. Mudahnya, okey, zinc akan menjadi terminal negatif. Kenapa? Kerana nilai inoxnya lebih negatif. Itu jawapannya, ya. Bila kita katakan terminal negatif dalam sel, okey, zinc bertindak sebagai terminal negatif, ya, maka dalam sel terminal negatif kita panggil namanya anode. Okey, anode. Okey. Dan, ya, kalau zinc menjadi terminal negatif, kuprum automatik akan menjadi terminal positif. Terminal positif dalam sel kita panggil istilahnya kathode. Okey, kathode. Okey, kita balik kepada zinc tadi. Maka dia menjadi terminal negatif ataupun anode. Dan apa yang berlaku? Kita sebut tadi bahawa zinc ialah ejen penurunan yang kuat. Maka atom zinc akan menderma atau membuang elektron membentuk ion zinc. Atom zinc menderma elektron membentuk ion zinc. Okey? Dan persamaannya adalah seperti berikut. Zn anak panah Zn2+ plus 2e. Okey? Atom zinc bertukar menjadi mengion kepada ion zinc. Bermakna apa berlaku di sini? Elektrod zinc ini, ya, lama kelamaan dia akan menipis, ya, kerana daripada logam dia berubah menjadi ion, dia mengion. Okey, maka tindak balas di sini kita sebut sebagai tindak balas pengoksidaan. Okey, kita berbalik kepada kuprum.
kuprom tadi kita tahu bahawa dia menjadi terminal positif atau kita panggil cathode. Kenapa? Kerana nilai inotnya lebih positif. Dan apa yang berlaku di sini? Dalam asid hidroklorik cair terdapat ion H+. Okey, dalam ni terdapat ion H+. Maka elektron yang dibuang oleh atom zinc tadi akan mengalir melalui litar, daripada negatif, terminal negatif akan pergi ke terminal positif. Ini arah aliran elektron ya. Daripada negatif akan ke positif dan akan masuk ke dalam larutan ataupun elektrolit yang kita ada di sini. Jadi, ya, siapakah yang akan menerima elektron ini? Itu persoalan yang pelajar kena faham. Elektron ini akan diterima oleh ion yang terdapat dalam elektrolit. Kerana apa? Kerana nak menerima elektron, ia mestilah ejen pengoksidaan yang kuat. Okey, saya ulang balik. Nak terima elektron, mestilah ejen pengoksidaan yang kuat. Okey. Jadi ingat, elektron bukan diterima oleh kuprom ini, bukan ya? Bukan. Kerana kuprom bukan ejen pengoksidaan ya. Kuprom ini adalah ejen penurunan yang lemah kan? Okey. Jadi elektron akan diterima oleh ion yang terdapat dalam asid hidroklorik ini, iaitu H+, membentuk gas hidrogen. Persamaannya ialah 2H+ tambah 2I dapat H2. Di sini berlakunya tindak balas penurunan. Okey. Jadi kita boleh tentukan nilai voltan sel ini ya. Nilai voltan sel, inert sel kita boleh tentukan dengan menggunakan formula. Formula ini memang akan diberi atau pelajar kena hafal lah ya. Iaitu inert cathode tolak inert anode. Okey, cathode itu terminal positif ya. So nilai, tengok nilai inert cathode, nilai di sini cathode adalah kuprom ya. Okey, nilainya ialah positif 0.34 tolak dengan anode di sini ya, negatif 0.76. Okey, kita akan dapat nilainya 1.1 volt. Itu cara nak kira nilai voltan sel ya. Okey, ini adalah contoh sel kimia yang ringkas. Bagaimana pula dengan sel Daniell? Jadi sel Daniell konsepnya dengan sel kimia adalah sama sahaja. Contoh di sini ya. Kita ada contoh sel Daniell di sini. Cuma sel Daniell ni dia menggunakan dua larutan. Dua larutan. Sebagai contoh ya, kalau kita gunakan di sini logam magnesium, maka logam magnesium perlu dicelup dalam elektrolit yang mengandungi ion magnesium. Contoh kita gunakan larutan magnesium nitrat. Kemudian kita guna pula satu lagi logam, logam kuprom. Jadi konsepnya kuprom mesti dicelup dalam larutan yang ada ion kuprom. Contoh kuprom sulfat atau kuprom 2 sulfat ya. Okey, kedua-dua larutan ini kita asingkan menggunakan dua cara. Ya, sama ada kita guna pasu beliang. Okey, dalam kes ni kita guna pasu beliang ya. Ini pasu beliang ya. Pasu beliang. Ataupun kita boleh guna juga titian garang. Titian garam ya, titian garam. Ini pasu berliang. Ya, berliang maksudnya dia ada lubang, porous spot. Okey, kita asingkan menggunakan pasu berliang ataupun titian garam. Baik. Okey, sebagaimana biasa kita tentukan mana terminal positif dan negatif dengan cara melihat nilai ya inert magnesium, iaitu negatif 2.38 volt. Dan kuprom sama juga tadi ya, positif 0.34. Jadi daripada nilai ini kita dapati bahawa magnesium nilai inertnya lebih negatif. Bermakna magnesium akan menjadi terminal negatif, kuprom akan menjadi terminal positif. Okey, maka terminal negatif kita panggil sebagai anode, terminal positif kita panggil sebagai cathode. Okey. Apa yang berlaku di sini, magnesium adalah ya, kita tengok nilai inert itu merujuk kepada bahawa dia adalah ejen penurunan yang kuat. Ya, dia adalah ejen penurunan yang kuat. Maka ya, dia akan mendermakan elektronnya. Jadi Mg akan menderma elektron menghasilkan, dia akan mengion ya kepada ion Mg2+ tambah 2I. Okey. Jadi magnesium di sini daripada logam tukar jadi ion, lama-lama dia akan menipis. Dan elektron yang dihasilkan ini akan mengalir
melalui litar, okey, daripada terminal negatif akan pergi ke terminal positif dan masuk ke dalam larutan ini. Dan ya, elektron ini akan diterima oleh ion yang ada dalam larutan kita. Okey, kita ada larutan kuprum 2 sulfat. Maka di sini apa ion yang ada? Di sini kita ada ion Cu2+ dan juga ion H+. Persoalannya, ion manakah yang akan menerima elektron ini? Okey. Jadi kita kena ingat, untuk menerima elektron, dia mestilah ejen pengoksidaan yang kuat. Kita ada Cu2+, kita ada H+. Okey, kita tengok ya. Sama ada ya antara kedua ni siapakah ejen pengoksidaan yang kuat? Kita rujuk balik kepada jadual ni. Okey. Kita ada kuprum dan kita ada hidrogen. Okey, di sini ya. Hidrogen dan Cu2+. Okey, antara keduanya siapakah ejen pengoksidaan yang kuat? Tengok sini ya, ejen pengoksidaan. Maka semakin ke bawah, ejen pengoksidaannya makin kuat. Bermakna kuprum adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat berbanding dengan hidrogen. Bermakna kuprum lah yang akan menerima ya elektron di sini. So, kuprum akan menerima elektron. Ion kuprum 2 ya. Bukan kuprum ya, kuprum logam, ion kuprum 2. Okey, so ion kuprum 2 akan menerima elektron menghasilkan logam kuprum ya. Okey, apa berlaku di sini ya? Daripada ion dia bertukar menjadi logam, maka kita akan dapati nanti ada enapan kuprum di sekeliling elektrod kuprum tadi, atau kita kata elektrod menebal ya, elektrod menebal. Okey. Kemudian daripada persamaan setengah kita akan dapati bahawa ion kuprum ya nyahcas kepada atom kuprum. Bermakna ya warna biru larutan kuprum 2 sulfat akan menjadi pudar. Okey, menjadi pudar. Kenapa pudar? Kerana kepekatan ion kuprum 2 dalam larutan berkurang. Okey, kenapa berkurang? Kerana ion sudah dinyahcas kepada atom. Okey, itu dari segi warna biru larutan kuprum 2 sulfat itu. Okey, ya, kemudian kita nak kira pula nilai voltan sel. Formulanya ialah inot katot tolak inot anod. Okey, katot ialah positif 0.34 tolak dengan anod negatif 2.38. Kita akan dapati jawapannya ialah 2.72 volt. Okey. Kemudian untuk sel Daniell kita boleh tulis dalam bentuk notasi sel. Okey. Cara nak tulisnya ialah kita mulakan tulis dengan bahagian terminal negatif dulu, anod. Kemudian kita pisahkan keduanya dengan tanda garisan 2 ini. Ini merujuk kepada ya simbol ataupun perwakilan untuk pasu beliang tadi ya, pasu beliang ataupun titian garam, mana-manalah ya titian garam yang kita guna. Okey, so kita tulis belah yang negatif dulu. Ini untuk anod dulu ya, kemudian diikuti dengan belah untuk katot. Okey, mulakan dengan elektrod. Okey, elektrodnya magnesium, kemudian ion dalam larutan ya, ataupun elektrod ini akan bertukar kepada ion. Okey, kemudian diikuti dengan ion dan larutan kepada atom elektrodnya, kuprum ni yang merujuk pada elektrod kuprum. Okey, itu cara penulisan notasi sel. Pelajar kena faham juga ya, supaya kalau keluar soalan macam tidak ada masalah. Okey, kemudian kita tengok satu lagi contoh. Kita menggunakan ini cara yang kedua, kita menggunakan titian garam ya. Ini titian garam. Tadi kita guna pasu beliang ya, titian garam. Okey, contoh di sini kita guna logam argentum. Okey, celup dalam larutan argentum nitrat. Kemudian logam pelumbum, celup dalam larutan pelumbum sulfat ya. Pelumbum nitrat, pelumbum 2 nitrat. Okey, nilai inoxidnya kita tengok sini ya. Positif untuk argentum ialah positif 0.80, pelumbum negatif 0.13. Bermakna daripada apa yang kita sebut tadi,
plumbum akan menjadi terminal negatif atau kita panggil anode, dan argentum akan menjadi terminal positif yang kita panggil sebagai cathode. Jadi plumbum sebagai ejen penurunan yang kuat, maka plumbum akan membebaskan elektron, Pb akan membebaskan elektron kepada Pb2+ plus 2e. Okey, elektron akan mengalir melalui litar untuk menghasilkan arus masuk ke dalam larutan argentum nitrat. Jadi dalam larutan argentum nitrat kita ada ion Ag+ dan kita ada ion H+. Okey, nak tahu siapakah yang akan menerima elektron, kita rujuk jadual yang kita dah sebut tadi. Jadual ini sama juga. Okey, kita ada ion H+ yang ni dan kita ada ion Ag+ yang ni. Jadi nak terima elektron mestilah ejen pengoksidaan yang kuat antara H+ dan Ag+. Siapa yang kuat? Jawabnya ialah Ag+. Maka Ag+ lah yang akan menerima elektron membentuk logam Ag. Ag plus tambah E akan menghasilkan Ag. Okey, maka di sini kita akan dapati bahawa adanya enapan argentum, dan argentum ini warnanya adalah kelabu berkilat, grey shiny metal. Okey, sama saja konsepnya. Okey, kemudian kita tengok dari segi notasi selnya, penulisannya begitu sama juga. Pb, kemudian Pb2+. Nah, kita tulis yang bahagian anode dulu Kita pisahkan dengan dua garis mewakili tiang garam Ag+ kepada Ag. Dan nilai voltan selnya macam biasa, anode sel, cathode tolak anode. Cathodenya adalah 0.80, anode-nya ialah negatif 0.13. Kita tolakkan, kita akan dapat jawapannya 0.93 volt. Okey. Jadi sekarang itulah untuk kali ini agak panjang, tapi moga-moga pelajar dapat faham. Jangan lupa untuk subscribe channel kami sebagai tanda sokongan kepada kami, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.